All right. Continue from the verses that been cut off just now. Okay. Uh, Supposedly 20 minutes per session, and it's prolonged towards 40, almost 40 minutes. So and the maybe the space okay, limited. Alright, tadi kita bincangkan pasal ihdinas siratal mustaqim. Continuing kan, siratal ladzina an'amta alaihim. Ketika kita nak rasa yang kita nak mohon supaya Allah Ta'ala letakkan kita dalam satu jalan yang lurus. Jalan tadi adalah jalan orang yang diberi nikmat. Dan selain daripada nikmat yang kita sangkakan nikmat yang betul, segala yang telah Allah kurniakan kepada kita, keseronokan, kebahagiaan, keterujaan kan, dalam makanan, dalam pakaian, dalam pemilikan harta, rumah, kereta, we feel all the bounty and fortune that have been given, and we can feel the happiness. We can feel the belonging of those wealth that we have, and for some of us kita dapat rasa juga dalam pelbagai dalam kehidupan kan, seharian kita kan, kawan-kawan kita, mungkin adventure kita, journey kita, trips kita ke mana-mana kan. And of course akhirat jauh lebih nikmat lagi, dan kita nak kan, nikmat itu berkekalan. Kita nak meneruskan pengharapan pada nikmat tadi. And of course in this world it's just kind of a picturized kan, satu-satu gambaran saja kepada apa yang akan berlaku di akhirat nanti. So we hope that when we feel the nikmat, we come back to God and we feel thankful tadi. So supaya bila kita rasa syukur, Allah bagi tahu lah, siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmat. Nak rasa syukur tu kan, kadang-kadang it happen to us thinking about we want to achieve this, we want to get that, this is the ambition of goals, life, and then so on. But if Allah give that all to you, what would you feel? And what would you give back? And you know, those people who happy next life would be suffering and suppressing their feeling here. And sebab tu bila kita check Nabi SAW, ketika Nabi dalam satu keadaan, sahabat datang melihat Nabi berbaring, dan katanya tikar tempat Nabi baring tu nampak macam terlalu keras kan. Itu baring atas tikar, tapi katanya tikar tu kan keras kan, pada pandangan sahabat. Dan ketika Nabi bangun, nampak bekas kan pada bahagian Nabi kan, di badannya lah kan. Dan sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau adalah Habibullah kan, engkau adalah kan, manusia yang teragung, dan melihat keadaan kau ni rasa simpati, sedih kan. Seorang Nabi, seorang Rasul berada dalam suasana yang begitu menyayat hati kan. Sakit ni, duduk ni sampai berbekas ni kan. Rasa-rasa pelik kan wujud dalam diri sahabat sendiri bertanya. Dan Nabi menjawab dalam riwayat tersebut. Nabi kata, tidakkah kau yakin yang dunia ini sementara dan akhirat kekal abadi? Bila kita fikir seperti kisah lepas kan, saya bagi tahu tentang Allah Ta'ala boleh tukar batu yang dibaling oleh kan, orang-orang yang di Taif tadi kepada bunga-bunga kan, sebab Allah Maha Kuasa. Tapi itulah dia kehidupan. Malah Nabi juga mungkin boleh diberi segala nikmat yang sepatutnya kita dapat, seronok kan. Dan Nabi boleh doa kan. Nabi boleh minta apa saja dan pasti kabul doa Nabi. Malah kan, malaikat kadang-kadang offer doa kan, nak tak aku kan, seterusnya lah kan, melakukan ini dan itu. Contohnya macam di kisah di Taif tu, nak angkat, nak hukum terus orang Taif kan.
tenggelamkan mereka dengan 2 bukit yang mereka pijak tadi tu. Dan ada masa juga ditanya nak tak gunung Uhud ditukar jadi emas supaya dapat digunakan untuk Islam. Tapi Nabi menolak semua ni. Seolah-olah macam satu pandangan yang kita cuba faham, kalau kita hidup susah, it's okay. Malah kalau kita hidup senang, kita boleh reject kesenangan tu. Sebab kalau kita reject tu macam Nabi reject kesenangan dunia untuk kesenangan akhirat. Kalau kita faham, kan? Dan kadang-kadang kita terlalu mengharapkan kesenangan dunia. Sebenarnya mungkin yang kita usahakan belum dapat di dunia, dibalas di akhirat, confirm lebih baik lagi. Kan? Suka saya nak share ni sebab kadang-kadang kita berada dalam situasi yang confused. Ya Allah, aku dah usaha dah, aku dah try dah, aku dah cuba sedaya upaya, penat, lelah, susah payah. Kenapa belum Kenapa belum terjadi lagi? Kadang-kadang kita mungkin dalam satu hal strategi ke, mungkin cara kita, okeylah, hal-hal dunia kita faham lah dia punya susunan dia, tapi mungkin juga ada elemen akhirat yang perlu kita masukkan. Jadi kita macam fikir, mungkin dibalas di sana. Malah di sana kita memerlukan pahala ni, kita memerlukan ganjaran ni, kita memerlukan kredit ni untuk di-cashkan. It might be such a way, kan? Macam kita buat simpanan, kan? Patutnya, alah, jomlah kita enjoy sekarang, kita banyak duit ni. Tapi tiba-tiba terdetik, kalau kita simpan, mana tahu nanti kita nak kena guna. Rupanya betul, kan? Kalau kita enjoy itu, habis, kan? Kecemasan hari ini kita boleh pakai, mungkin sama, macam kes tu. So kita pohon jalan yang diberi nikmat, dan kita sangat bersyukur nikmat besar di dunia ini ialah nikmat iman dan Islam ada pada kita hari ini. Kita kenal Allah, kita kenal Rasulullah, kita tahu rukun Islam, kita tahu rukun iman. Kita sangat bersyukur. Ini yang kita nak rasa terima kasih pasal nikmat ni besar ni. Sambungan dia, ghairil maghdubi alaihim, bukan yang engkau murkai. Of course, sebagai manusia, siapakah yang dapat lari daripada dosa? Malah Nabi sebut, tiada manusia yang maksum, iaitu bersih dari dosa, kecuali Nabi. Itu pun kita nampak banyak kisah-kisah Nabi jadi pengajaran seolah-olah berlaku kesilapan dan ada kesalahan. Nak bagi tahu bukannya silap dan salah pada Nabi, jadi kita nak bagi tahu kalau itu pun boleh berlaku pada para Nabi dan Rasul, apatah lagi manusia biasa yang confirm ada dosa. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nak pandang hina pada orang lain, kita teringat dosa kita, kita teringat salah silap kita. Kalau kita rasa kita clean, Nabi bagi tahu manusia ada dosa dia, ada salah dia. So cuba check, mungkin kita terlepas pandang. So jangan pandang hina pada orang lain, lihat pada diri kita. Okay. So that's supposed to be. Dan apa yang patut pendosa buat? Dia memohon keampunan Tuhan. Dengan memohon ampun, kita mengharapkan diampunkan. Okay, ni cerita pasal pendosa, kan? Macam kita dah tengok tadi, kan? Dosa yang besar yang dilakukan, diampunkan dosanya kerana perbuatan kecil. Begitu juga ada dosa yang Allah Ta'ala larang, yang betul-betul besar, sampai ibadah pun belum tentu boleh cover lagi. Jadi kita nak berada dalam situasi yang cuba faham konteks ni, kan? Kita nak elak daripada dimurkai Tuhan. So kalau kita rasa kita buat dosa, kan, one of my lecturer always remind to be aware that if you are doing a sin, a mistake, repent as soon as possible, as early as it should be, as simple as Astaghfirullah, and you ask forgiveness. Oh Allah, please forgive me. Ya Allah, ampunkan aku buat dosa, ampunkan aku, kan?
Kalau sekali rasanya belum cukup, tambah lagi astaghfirullahalazim. Bolehlah tambah berapa kali pun. Itu yang paling ringkas. Kita rasa menyesal, kita rasa kita lakukan kesalahan dan kita minta maaf. Kan? Apa yang kita boleh buat lagi? Kita boleh panjangkan astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita boleh tambah. Dan bila tambah kita faham tak maksud. Ya Allah, ampunkan aku, wahai Tuhan yang Maha Agung, yang tiada Tuhan melainkan Dia, Hayyul Qayyum, yang hidup kekal. Wa atubu ilaih, terimalah taubat. Kita nak diterima, kan? Diterima pengampunan tadi tu. Dan besarnya rahmat Allah Ta'ala ni untuk mengampunkan manusia ni, katanya besar mana pun dosa kita, besar lagi pengampunan Tuhan, kan? Sebab tu ada satu ayat saya share, kan? Di syurga nanti dipenuhi oleh pendosa yang bertaubat, yang mana taubat tu diampunkan, diterima. So kita nak jadi orang tu, kan? Sebab kita tahu kita pendosa. Siapa yang boleh kata saya maksum? Nabi je boleh cakap dia maksum, right? So kalau kita ada dosa, seorang pendosa bertaubat, memohon ampun. Berapa kali yang mampu, sebanyak yang mungkin. Walaupun ada beberapa pandangan, kan, dia ada susun. Kalau kita dah buat dosa, lepas tu kita minta ampun, begitu kita buat lagi dosa, macam mana? Kata dah minta ampun tapi kita buat lagi, lepas tu takkan nak minta ampun lagi? Kalau tanya saya, jawapan dia, kalau kita dah buat dosa, kita minta ampun dah, kita buat lagi. So boleh tak kita minta ampun lagi? Kalau saya kata tak boleh, apa jadi pada orang tu? Dan macam kes Ustaz dah cerita juga. Dia kata ada seorang manusia ni, yang Nabi meriwayatkan, dia dah melakukan dosa besar, iaitu dosa membunuh manusia lain. Membunuh ni bukan senang, antara dosa besar. Dan bukan senang nak bunuh. Kenapa bukan senang nak bunuh? Sebab kalau kita cuba nak bunuh orang, bukan tentu boleh bunuh dalam masa yang senang. Contoh, katalah kita bengang kawan kita. Nak bunuh kawan tak? Dia tikam belakang kita, dia cakap hentam macam-macam kat kita. Rasa mungkin nak bunuh dia, tapi tiba-tiba bila jumpa dia, takkan nak bunuh dia, kan? Dia cakap lagi, kita mungkin berdepan dengan lagi, kita mungkin tumbuk dia, tapi nak bunuh dia, belum tentu lagi. Walaupun niat mungkin dah ada, tapi kalau kita sampai betul-betul nak bunuh dia, kita dah letakkan diri kita tadi dalam satu kejahatan. Kita dah masukkan dan membenarkan kejahatan dalam diri kita sebab kita berjaya bunuh dia. Terbunuh lain cerita, Yang ni memang sengaja niat nak bunuh. Bukan senang. Sekali tikam boleh mati, belum tentu lagi. Cubaan membunuh mungkin banyak kali baru terbunuhnya orang. Sama juga macam polis. Walaupun kerja dia mungkin salah satu tembak orang sampai mati, bunuhlah. Bukan senang dia nak tembak. Sebab dalam jiwa manusia, dalam diri manusia ni ada rasa tadi, kan? Dan sebab tu siapa-siapa yang dah bunuh pun orang, dia akan terfikir-fikir orang yang dia bunuh. Dia teringat-ingat, terngiang-ngiang. Mungkin orang tu jahat, okeylah. Tapi kalau orang tu baik, kawan kita boleh maafkan dia, kan? Okay? Tapi orang ni dia dah bunuh 99 orang. Ramailah. Mungkin nak beritahu dia betul-betul jahat dalam riwayat ni. Ustaz dia kata, dia pergi jumpa seorang untuk bertanya, kan? Katanya dia nak cari orang alim, orang yang beragama, supaya dapat jawapan, boleh ke dia tiba-tiba yang dah bunuh 99 orang ni nak minta ampun pada Tuhan? Tuhan terima ke? So orang pun tunjuk kat dia, ada seorang tu, dia ni ahli ibadah, kan? Dia ni orang yang sentiasa melakukan ibadah, dia rajin beribadah. Mungkin orang ni boleh bagi jawapan. So pembunuh ni dia pergi jumpa dengan
Abid ni kan, yang dia sangka boleh bagi jawapan. So bila dia tanya, boleh ke aku ni yang dah bunuh 99 orang ni kan, yang dah termaktub jahat ni, minta ampun dan diampunkan Tuhan, bertaubat. Kawan ni jawab, dia terkejut. Kita pun kalau kita tahulah seorang tu betul-betul jahat, kita mungkin jawab, mana ada ampun dah, jahat sangat tu kan, inai orang, segala jenis perkataan mungkin kita keluar lah. So apa jadi? Jawapan yang mengecewakan, sap dia ambil, sup dia bagi. Maksudnya apa? Dia bunuh pula orang yang ke-100. Habis. Jawapan yang bukan memihak dia, dia bagi balik. Sudah 100. Terasa menyesal balik. Aku sebenarnya nak menyesal, nak minta ampun. Tiba-tiba jawapan tu mengecewakan, jadi marah, jadi bunuh. Bayangkan orang yang dah biasa bunuh ni kan, senang-senang je nak bunuh orang. So next apa dia buat? Dia cari lagi orang. Kali ni dia jumpa orang yang alim, yang benar alim. Abid belum tentu alim. Abid maksudnya orang yang beribadah, belum tentu dia berilmu. Alim ni maksud orang berilmu, orang yang mengetahui. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang-orang yang keyboard warrior kan, dia jawab macam-macam kan internet kan. Ada orang berlandaskan ilmu, kita faham jawapan dia, tapi ada orang berlandaskan emosi yang konon-kononnya berbentuk agama hanya kerana dia rasa dia banyak ibadah. Berbeza orang yang beribadah dan orang yang berilmu. Boleh ibadah bagus, tapi seperti yang saya selalu share, ilmu datang dulu sebelum ibadah. Kita kena tahu dulu apa yang kita nak ibadah kan. Bolehlah, baguslah jadi ibadah kan. Tapi kalau kita salah jawab macam tadi, kita kena balik sebab salah jawapan tu. Sebab orang alim jawab, bila dengar kisah ni kan, dia pun fikir juga kan, kalau dia salah jawab, dia mungkin jadi orang yang ke-101, maka jawapan dia boleh. Sebab Allah Maha Pengampun. Orang datang nak minta ampun, kita kata yes, Allah Maha Pengampun. Tapi bukanlah kita nak apply kat mahkamah contoh dia. Dia salah, kita kata minta maafkan dia. Hukum tetap hukum. Hukum kalau kita nak hukum dia boleh, tak ada masalah. Kalau betul hukuman dalam syariat masa tu untuk dia mengaku yang dia dah bunuh orang, kita hukum dia dengan kemampuan yang kita ada, mungkin kuasa yang kita ada. Okay? Bukanlah nak menafikan mahkamah pula, peraturan ya. Tapi kalau dia nak bertaubat, soalan dia, boleh ke? Boleh. Maka dia pun nak meneruskan niat taubat tadi, dengan syarat yang diberi oleh orang alim ni, pindahlah ke tempat yang ramai orang baik. Sebab tempat yang dia duduk mungkin penuh dengan orang yang jahat. So dia pun berpindah. Kata ustaz dah belum sampai tempat yang dia patut pergi tu, dia dah meninggal. Dalam riwayat tadi datang 2 malaikat. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Malaikat azab kata, ini mayat orang ini, jiwa ini akan aku ambil untuk diazabkan. Berebut dengan malaikat rahmat. Malaikat rahmat kata, dia dah nak bertaubat. Ini peristiwa yang berlaku yang Allah nak bagi kita faham. Datang malaikat hakim, malaikat yang mengadili peristiwa tu. Maka hakim bagi satu solution. Boleh. Azab kata sebab dia banyak buat silap. Rahmat kata dia dah nak berubah. Hakim kata kita ukur. Walaupun Allah dah tahu jawapan, Allah yang rancang, Allah yang atur kan, tapi Allah nak bagi kita faham mana yang patut kita fikir dan kita pilih kan. Hakim kata kita ukur dari tempat dia meninggal dengan tempat yang lepas dan tempat yang baru dia nak pergi. Yang lepas kalau dekat, kita hukum dia. Kalau hampir dengan yang baru dia nak sampai, orang soleh perkampungan ni, kita rahmati dia. Katanya hanya sejengkal lagi nak sampai ke tempat yang dia nak berubah tadi. Usaha dia nak berubah tadi. Allah Maha Pengampun. Dan kita bila baca
ghairil maghdubi alaihim. Kita nak rasa, ya Allah, jangan aku ni dalam keadaan jalan orang yang kau murkai. Dan kalau ada, kita rasa kita sangat mengharapkan pengampunan Tuhan. Waladhdallin, apatah lagi orang-orang yang sesat. Kadang-kadang satu hal kalau kita rasa kita salah, satu hal lagi kita rasa kita nak duduk dalam keadaan kesalahan. Ramai orang mungkin dia dah tahu yang dia salah, tapi dia seronok buat kesalahan sebab dalam dia buat kesalahan tu dia sentiasa terlepas daripada hukuman. Dalam keadaan lain pula, dia mengajak orang ini, waladhdallin ni, orang yang sesat ni, dan menyesatkan. Dah lah dia sesat, dia ajak orang sesat. Dan kita juga bimbang, kan? Saya sendiri, kan? Kadang-kadang kita sampaikan perkara, kita risau juga, saya berlaku kesilapan dalam penyampaian. Bukan orang macam saya saja, orang besar macam imam pun, dia ada pesan di akhir kalam dia. Dan buku-buku, hukum-hukum yang ditulis, kalau dia salah, abaikan hukuman dia, abaikan naskah dia. Ada yang lebih betul, terima yang lebih sesuai dan lebih tepat lagi. Itu akhlak, karakter orang-orang yang level imam-imam ni. Apatah lagi kita ni, kan? Kita pun risau juga kita sampai lagi betul ke. So kita sentiasa memperbaiki diri. Moga-moga ada kebaikan dalam penyampaian tadi. Allah beri ilham untuk kita betulkan kalau salah. Kalau betul, maka digunakan dan disebarkan. Bukan kita datang ni nak bawa agama baru, nak bawa cerita baru, nak bawa pegangan baru, kan? Semua ni adalah berdasarkan hadis, dalil, nas, Quran, semua. Kalau ada silap, kita pun minta ampun, minta maaf. Kita mungkin juga dalam golongan yang pendosa yang perlu bertaubat. Dan kita bukan nak jadi orang yang sesat pula dan menyesatkan. Dan jangan pula kita tengok orang-orang lain, kan? Kita sangka ni, oh sesat ni, semua sesat ni, kita je betul. Bukan juga, kan? So kita sama-sama nak semua betul. Walaupun selalu saya pesan dan saya sebut ustaz dan ustazah tersilap, mengharapkan mungkin mereka diperbetulkan. Dan andai kata saya tersilap, saya pun nak dimaafkan. Alright, so that is the story, the whole meaning of Fatihah, that we can get some input, and so we get some impact on our performance of prayer. I hope everyone would memorize the meaning and do as the example for your assessment. Alright, see you on the next video.